Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan kita berada di Sayyidul Ayyam di hari Jumaat yang mulia ini. Semoga kita perolehi segala kelebihan-kelebihan yang ada pada hari Jumaat ini. Banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan di hari Jumaat ini. Jadi tahniah kepada para jemaah yang seawal berada di rumah Allah ini. Jadi sementara berada dalam majlis ini, marilah kita sama-sama bersama dengan Al-Quran, majlis tazkirah ringkas. Semoga dengan package yang ada ini kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, berada dalam majlis ilmu, berada di hari yang mulia ini dan di tempat yang paling mulia menunggu untuk solat Jumaat, solat yang paling mulia raja setiap minggu yang kita tunggu-tunggu, yaitu hari Jumaat. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, izinkan saya pada hari ini untuk mengkongsi tentang satu surah dari juz amma, yaitu surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar yang mengandungi 19 ayat, mengandungi 19 ayat. Kalaulah kita ingin melihat apakah maqam kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita nak mengetahui apakah kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat apakah kedudukan kita dengan Al-Quran. Maqamuka ma'al Quran, kedudukan kita dengan Al-Quran, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran, maka dari situ kita akan dapat tahu bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalam Allah. Dan begitu juga bagaimana kita nak mengetahui bagaimana kedudukan kita dengan Allah, kita lihat bagaimana hubungan kita dengan solat, hubungan kita dengan solat. Daripada situ kita boleh buat secara ringkas dari mana kedudukan kita bila kita lihat hubungan kita dengan Al-Quran ataupun hubungan kita dengan salat sebenarnya. Jadi Al-Quran adalah kitab Allah, kalam Allah. Jadi kita bila kita putus hubungan kita dengan Al-Quran, maka kita terputus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam solat kita wajib membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah. Jadi menandakan bahwasanya kita tak boleh putus dengan Al-Quran. Whatever, macam mana pun kita tak boleh putus dengan Al-Quran. Jadi sebenar dalam majlis yang mulia ini saya akan pergi kepada 19 ayat ini. Semoga saya sempat habiskan 19 ayat dalam surah Al-Infitar ini. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Jadi dalam surah-surah juz amma ni, surah yang sangat banyak menceritakan tentang perihal-perihal akidah, perihal tentang hari kiamat dan sebagainya. Jadi banyak surah-surah lain yang dalam juz amma ni bercerita tentang hari kiamat. Jadi izas sama', jadi Allah menggambarkan kepada kita ciri-ciri kemusnahan untuk berlakunya hari kiamat, itu atap. Kalaulah kita kata bumbung atap surau ni bumbung, jadi ada menunjukkan kemusnahan semua. Sebab benda yang ada di atas menyeberang, kan? As-sama', kita selalu tengok langit, kan? Dengan indah, kecil, awannya, kecantikan. Itu tak kekal lama. Satu hari dia akan hancur. Jadi infatarat, terbelah. Bila dia terbelah, akan keluarlah apa yang di atas. Dan kita tahu wa izal kawakibun tasarat, dan di atas langit itu ada kawakib, bintang-bintang jauh berserakan. Jadi bintang-bintang yang di atas itu lebih besar daripada bumi. Jadi bagaimana benda yang besar di atas itu akan jatuh ke bawah.
Dan wa izal kawakibun tasara. Kawakib kita tengok. Sebab itu kita lihat awan-awan di atas itu adalah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Langit, setiap langit, 100 langit ke atas lagi lebih besar daripada 500 perjalanan. 500 perjalanan sampai 7 langit, lapis langit lagi besar, lagi besar. Dan semua langit itu kalau dibandingkan dengan arasy Allah lebih besar lagi pada langit. Itu maknanya luasnya hari alam akhirat yang kita tak jangka di fikiran kita. Okey, tadi dah bila dah langit terbelah, bila dah bintang-bintang bertaburan, jatuh berselerakkan, dan wa izal bihar fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Kita lihat berlaku tsunami, kan? Berlaku tsunami, berlakunya ialah laut yang meletup di Aceh dan sebagainya, berlaku tsunami. Itu kecilan sedikit saja. Tapi wa ilal bihar fujirat, kalau lautan itu meledak di antara satu sama lain, akan menghancurkan bumi semua. Dan kita lihat berlakunya tsunami berlaku di dasar lautan, kan? Yang macam mana dia bertempung di bawah itu, berlakunya tsunami yang berlaku di tahun 2004 saya ingat, di Aceh dan sebagainya. Itulah wa izal bihar fujirat. Ini berlaku kiamat. Allah beri gambaran 3 perkara: sama, al-kawab, al-bihar, yang semua kita tahu. Tapi wa izal kubur bu'thirat, dan apabila kuburan dibongkarkan, berlakunya hari kiamat, kubur akan terkeluar apa yang ada di dalamnya. Nah, seperti mana kita tahu bahawasanya manusia yang akan hancur semua, dan ada satu benda yang tidak hancur, iaitu natas yang ada di ujung selbi satu biji itu, yang itulah yang akan dibangkitkan semula. Wa izal kubur bu'thirat. Apabila kubur itu dibangkitkan, maka sewaktu pada mahsyar, ada gambaran yang bila berlaku pada mahsyar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Bila keluar saja itu alimat nafsum, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Maknanya yang dilalaikannya. Maka setiap jiwa orang akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Jadi setelah dibangkitkan pada mahsyar itu, manusia akan tahu, seseorang itu akan tahu apa yang dia telah kerjakan, apa yang dia sedang. Ini pendapat. Ada pendapat kata apa yang telah dia kerjakan pada awal kehidupan dan apa yang dia kerjakan di akhir kedudukan, akhir hayatnya. Ada yang kata akhirat ini maknanya apa yang dikerjakan sebelum kematian ataupun apa yang dikerjakan selepas kematian. Maknanya apa yang dia sebelum mati akan ditahu, dan apa dia yang selepas kematian daripada sedekah jariah, amalan-amalannya itu, walaupun dia mati tapi pahala tetap berlaku. Kita tak nak tuan mati tapi dosa telah berlalu. Maknanya kita nak sedekah jariah. Jariah ni maknanya berlari, sentiasa berlari. Mana jariah ni sentiasa berlari, mana sampai kepadanya. Maknanya qaddamat sama ada apa yang kita dah kerjakan terdahulu ataupun yang kita kerja kemudian, di situ dia akan tahu. Dia akan tahu betapa banyak mana amalannya. Maka ayat yang seterusnya Allah berfirman, ini ayat Quran memberi seolah bercakap dengan kita. Ya, bila Allah beritahu tentang berlakunya kiamat dan kedudukan hari kiamat itu, bila dia tengok apa yang dilakukan sebelum di kematian itu, qaddamat wa akharat, apa yang telah dilakukan daripada amalan-amalan itu, maka Allah tanya, disitulah terbongkarnya amalan. Maka Allah tanya, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memberdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Jadi Allah tanya, kenapa kau buat macam ni wahai manusia? Apa yang memperdayakan kamu sampai kamu tak boleh solat? Apa yang memperdayakan kamu sampai kamu tak boleh datang solat ke surau? Apa yang memperdayakan kamu sampai kamu buatlah kamu macam tu? Apa sebabnya? Macam kita bagi ke anak-anak kita segala kemewahan, segala belajar, dia kata, kenapa kau tak nak pergi sekolah? Ayah dah bagi segala-galanya kamu. Kenapa? Apa yang tak kena lagi ni? Macam tu.
Ma gharraka, apa gharar, mana tipu daya? Apakah yang menyebabkan kamu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuatkan kamu malas untuk datang solat? Apakah yang menjadikan kamu ni? Ma gharraka. Sedangkan bi rabbika, dengan Tuhan kamu Al-Karim. Karim ni maknanya Tuhan yang sangat pemurah. Tuhan dah bagi segala-galanya kepada kamu, tapi kamu masih lagi tak nak kembali kepada Al-Karim. Tuhan bakal sini, Tuhan panggilnya Al-Rabbikal Karim, Tuhan yang maha pemurah. Tuhan tak kata Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha perkasa. Tak, Tuhan panggil Al-Karim. Tujuannya adalah nak tarik manusia supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak kembali? Apa yang menyebabkan kamu lalai daripada Tuhan yang maha pemurah? Tuhan dah pemurah, tapi kenapa kamu tak ambil pula? Orang dah nak bagi, kenapa kamu tak ambil pula? Tuhan tanya satu bentuk soalan. Ya Allah, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Tuhan yang sangat pemurah bagi segala-galanya. Apa tapi kenapa kamu lalai lagi? Apa sebabnya? Tuhan bercerita lagi pula. Tuhan pemurah. Apa maksudnya Tuhan pemurah yang maha pemurah? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Tuhan mana? Tuhan yang menjadikan kamu. Tuhan yang menjadikan kamu. Fasawwaka. Tuhan yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadian. Setiap orang kejadiannya sempurna. Fa'adalak, dan menjadikan susunan tubuh kamu yang seimbang. Allah menjadikan manusia tubuh bentuk badan yang seimbang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menjadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Dengan bentuk badan, tangan kat sini, tubuh, jari, duduk. Maknanya kata terletak tubuh manusia tu tak boleh nak ketikaikan lagi dah. Telinga kat sini dua, hidung macam ada belakang kan, kalau tangan sebelah sana tak ada. Mana Allah menjadikan manusia ni lebih baik daripada segala binatang-binatang yang fa'adalah. Allah susunkan bentuk tubuh badan kita ni dengan segala bentuk yang sangat unik daripada binatang. Tapi Allah menjadikan binatang segala daripada manusia ni untuk kegunaan manusia. Fa'adalah, maknanya Allah susun bentuk manusia dengan rupa paras. Nikmat yang besar. Nikmat yang besar kita dapat. Allah kata Tuhan yang menjadikan kamu dengan rupa paras yang sempurna, dengan rupa paras, dengan kecantikan, dengan kekuatan, dengan segala-galanya nikmat yang ada. Fi ayyi suratin ma syaa rakabat. Tuhan menceritakan lagi pula, dan bentuk apa saja yang dikehendaki dan menyusun tubuhmu. Maknanya tubuh manusia kita ni Tuhan yang menentukannya. Kita tak boleh kata nak rupa macam ni, nak rupa macam ni, nak bentuk macam ni. Sebab itu Allah sangat marah, sangat murka kepada orang yang menghina orang lain, menghina kekurangan orang lain, memperlekeh apa panggil body shaping, apa panggil, yang menghina orang lain dalam bentuk-bentuk tubuh yang lain, membuat gelaran-gelaran yang tak elok. Sebab semua itu adalah al-fi ayyi suratin ma syaa. Allah yang menentukan segala rupa badan dengan bentuk macam ni, dengan keadaan macam ni, kan? Dengan akhlak, kecantikan-cantikan yang dengan rupa bentuk macam ni. Kadang-kadang Allah menjadikan orang itu dalam satu keluarga berbeza. Ada adik rupa macam ni, abang rupa macam ni, kadang-kadang ikut rupa atuk sana, kadang rupa itu surah Masya Allah, Allah yang menentukannya. Rupa saya macam ni, rupa saya macam ni. Itu adalah tidak ada seumpama serupa dengannya. Muka macam saya saja yang ada. Rupa macam ni, rupa ada. Tak ada orang lain dah. Tak ada rupa sebiji, tak ada. Fi ayyi surat, kehebatan Allah menciptakan manusia semua ni berlainan-lainan. Seluruh dunia lah kita pergi tengok, takkan sama. Ini Allah memberi pendahuluan kepada kita tentang bagaimana Allah dah ceritakan ni. Tapi kenapa kamu masih lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala? Kalla bal tukazzibuna biddin. Allah cerita sama lagi pula sifat manusia ni. Bukan hanya itu saja mereka derhaka, tetapi mereka mendustakan hari pembalasan. Kan kita bila kita baca Quran Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin.
Jadi Malik Yaumiddin ini konsep untuk kita beriman dengan hari akhirat. Jadi ad-din ni hari agama ni yaumul jaza wal hisab. Yaumul hisab wal jaza, hari perhitungan dan hari pembalasan. Malik Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari perhitungan dan hari pembalasan di hari akhirat nanti. Jadi hari-hari kita dah baca Malik Yaumiddin, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lillah, hanya untuk Allah. Jadi sini kita mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubbulillah, dengan cinta kepada Allah kita pun bersyukur alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, mana sini datangnya pengharapan kita kepada Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Bila kita kata Malik Yaumiddin, itu datang khauf, ketakutan, kegerunan kepada hari-hari pembalasan tentang dosa, pahala yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Seterusnya dalam ayat yang ke-10 Allah kata, kenapa kamu tak percaya pada hari pembalasan? Sedangkan wa inna 'alaikum lahafizin, sesungguhnya kami dah letak kepada kamu ini pemelihara. Di sisi kamu ialah pencatat amalan. Padahal sesungguhnya bagi kamu malaikat yang mengawasi perbuatan, malaikat raqibun atid. Ma yanfisu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada seseorang itu malaikat ada pada bahunya malaikat raqibun atid. Dua malaikat itu yang mencatat amalan baik dan mencatat amalan buruk. Malaikat yang hafiz ini mana memelihara. Baik, bukan memelihara menjaga kita, tidak, memelihara catatan. Allah uraikan lagi pula, malaikat kiraman katibin, malaikat yang mulia, katib yang sentiasa mencatat. Kita ada record, semua record. Begitu juga dengan amal. Sebab itu dengan amalan-amalan itu, dengan halayan-halayan inilah manusia akan suhuf. Halayan-halayan ini akan ditimbang, di hari akhirat nanti. Tengok adakah halayan itu ada value tak? Ada tak dia bawa tu buat apa? Bawa halayan kosong ke ataupun halayan ada berat timbangan tak? Ataupun bawa kertas kosong yang tidak ada nilai langsung. Itu mana setiap amalan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiraman katibin. Kita lihat bahwasanya banyak ma yarfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang kita lafazkan daripada perkataan melainkan padanya adalah malaikat raqibun atid yang sentiasa mencatat amalan-amalan kita. Kalau kita nak hapus itu, nak delete itu, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat satu juga ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Mereka tahu tentang apa yang kita lakukan. Kita tak boleh nak sembunyikan apa-apa pun. Sebab bila ada rekod proof, tengok ada catat kat sini, kita asal mengaku bahawasanya kita yang melakukannya. Maka hasil daripada perbuatan tadi ada dua balasan sahaja. Sama ada innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, berbakti, banyak buat baik, akan benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Jadi dua, al-abrar wa innal fujjar lafi jahim, dan satu lagi, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka dan benar-benar berada dalam neraka jahim. Dua kumpulan saja. Sama ada al-abrar, orang yang melakukan kebaikan, dan satu lagi al-fujjar. Al-fujjar ni mana orang yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya dalam jahim. Yaslaunaha yaumuddin. Yaslaunaha yaumuddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Dia akan masuk ke dalam neraka dalam hari pembalasan. Wa ma'hum anha bighaibin. Setelah masuk ke dalam tu, mereka tidak akan keluar lagi dah, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka. Kalaulah mereka itu orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk, tidak akan keluar lagi, kekal di dalamnya selama-lamanya.
Wa ma adraka ma yaumuddin. Allah bertanya lagi, satu soalan lagi. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah gerangan hari pembalasan itu? Sekali lagi, wa ma summa ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Apakah hari pembalasan itu? Maka akhirnya Allah menjawab, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ialah hari yang siapa sahaja tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan hanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat nanti tidak ada siapa yang boleh nafsu sehingga para nabi pun boleh ditanya nafsi masing-masing. Bila tanya kepada nabi nama lain nafsi sehingga waktu berada dalam padang mahsyar, akhirnya syafaat kubra yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi meminta kepada Allah, isfa kum, Allah berkata kepada Nabi, is'al, mintalah kepada kamu. Maka disitulah wasilah yang besar yang kita, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'usu maqama mahmudan allazi wa'ata innaka la tukhlifu mi'ad. Jadi sesiapa yang melazimi membaca doa selepas azan itu, maka dia akan diberi oleh syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita merasakan ringan saja lepas sembahyang, dengar Allahumma rabba'u macam tu, tak ada rasa, sedangkan ia adalah satu perkara yang sangat besar. Sebagai kita kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mohon al-wasilah. Lebih-lebih lagi kita berada di hari Jumaat yang mulia ini, jangan kita lepaskan keluar membasahi lidah-lidah kita dengan sentiasa menyebut nama salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berterusan tanpa diutamakan, hanya difokuskan kepada selawat berbanding dengan zikir-zikir lain. Sebab hari Jumaat adalah hari yang perlu kita memperbanyakkan zikir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ini gambaran 19 ayat daripada surah Al-Fitar ini menceritakan kepada kita satu yang saya nak fokus kat sini, ialah satu ayat, iaitu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allah melihat kepada kita bahwasanya apa yang menyebabkan kamu lalai daripada mengingati Allah Tuhan yang Maha Pemurah adalah pengaruh syaitan yang menghasut kita, nafsu kita yang memperdayakan kita. Dan syaitan aduwwum mubin, musuh yang nyata, sentiasa memperdayakan kita, sentiasa melengah-lengahkan kita. Kadang-kadang suatu perkara kita nak lakukan dah, kita dah berniat nak lakukan dah, tapi kita kata sekejap lagi saya akan buat. Tapi bila sekejap lagi itu, syaitan akan berusaha untuk usul supaya menghalang daripada kita melakukannya, dan akhirnya kita rasa macam terlepas. Maka di hari Jumaat yang mulia ini, semoga para jemaah yang berada di sini, semoga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kemaafan, keampunan dan kelebihan berada di hari Jumaat yang mulia ini, insya-Allah. Dan saya merujuk kepada kita semua yang berada di sini, insya-Allah selepas ini kita ada salat jenazah. Jadi di antara kelebihan-kelebihan yang besar yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar, dia mendengar bahwasanya setiap orang yang solat jenazah akan diberikan satu qirat. Satu qirat ini dibandingkan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud luasannya, kepanjangnya adalah 7 km, tingginya besar. Tengoklah kamu, Allah dinilai bandingkan seumpama kelebihan pahala itu sebenarnya. Dan sesiapa yang sempat tasyik melihat pemberian, maka diberi lagi satu qirat, jadi 2 qirat. Pahala yang sangat, dengan solat hanya tak sampai 3 minit sahaja. Ma gharraka bi rabbika, apa yang memperdayakan kamu tak boleh setia solat jenazah? Apa hal sibuk sangat ke? Jadi semoga kita mendapat memohon keampunan, rahmat kepada hamba yang jenazah ini, dan Allah juga akan memohon keampunan kepada kita. Bila kita mohon keampunan Allah, maghfir lahum, Allah kita ampunkan mereka semua, maka Allah kata, dan kamu juga
juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka doa itu akan kembali kepada kita semua. Jadi semoga kita dapat manfaat bersama insya-Allah di hari yang mulia ini. Kita dapat, semoga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Allah mengampunkan di hari Jumaat yang mulia ini satu kelebihan yang mulia kepada kita, dan kita tak tahu bagaimana kesudahan kita sebenarnya. Jadi marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua jenazah diberi keampunan kepada Allah Subhanahu dengan berkat dan keikhlasan doa kita masing-masing pada hari ini insya-Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah.